Okey, ada lagi beberapa persoalan kat sini, mungkin kita akan jawab pada pusingan yang seterusnya. Soalan saya seterusnya, ini pusingan ketiga lah Dr. Megat. Sekejap je dah masuk pusingan ketiga. Tu dah Okey. 40 minit tak bersedar. Dah 40 minit dah kita. Sebab sekarang ni kita dah ada jurutera profesional. Kita ada professional engineer, kemudian kita ada professional engineer with practicing certificate. Mungkin dah dapat PE kemudian nak jadi PEPC pula. Apakah perbezaan antara keduanya dan adakah PEPC ni diperlukan bagi semua pihak? Mungkin perkara ni mungkin Dr. Megat boleh terangkanlah. Silakan Dr. Megat. Okay, terima kasih soalan Prof. Sebenarnya PEPC tersebut diwujudkan ataupun ada yang kata cycle 1, cycle 2, ada tadi soalan kata level 1, level 2. Sebenarnya PEPC atau Professional Engineer with Practicing Certificate diwujudkan semasa 2015 kalau tak silap saya lah. Bertujuan pada kita itu adalah bermatlamat, dia berkait dengan Akta KPKT UBBL yang memerlukan pihak-pihak tertentu yang berkelayakan professional engineer untuk membuat submission kepada authority tertentu, pihak berkuasa tempatan. Di mana seorang yang mempunyai title ataupun kelayakan PEPC dibenarkan untuk menandatangani dokumen-dokumen atau lukisan dan juga sebarang borang-borang tertentu untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa tempatan, dan akhirnya pengesahan tersebut diguna pakai untuk, sebagai contoh yang utamanya biasa kita guna, yang kita selalu refer tu adalah penghasilan dokumen-dokumen untuk tujuan CCC. So itu matlamatnya. Saya nak jelaskan sini lagi sekali, macam saya kata tadi, graduate engineer lebih tinggi pada ET, sebenarnya tidak. Dalam konteks ini sama juga, tidak ada keperluan untuk tuan-tuan perempuan untuk menjadi seorang PEPC sekiranya skop kerja tuan-tuan perempuan tidak memerlukan tuan-tuan perempuan untuk membuat submission ataupun penghantaran dokumen pengesahan kepada pihak berkuasa pihak berkuasa. So sekiranya tiada keperluan tersebut untuk menjadi seorang PEPC. Sebagai contoh, sekiranya tuan perempuan dalam bidang manufacturing, di mana tiada keperluan untuk submit lukisan tersebut untuk kelulusan pihak berkuasa tempatan dan tiada keperluan untuk menjadi seorang PEPC. So of course dalam konteks dalam construction industry ada dalam mungkin pada hari ini sebagai seorang PEPC, seorang PE saja, professional engineer saja, kemudian ingin membuat, ada keperluan untuk membuat submission kepada PBT dan perlu melalui proses untuk menjadi seorang PEPC, dan proses tersebut lebih sukar, perlu melalui examination dan sebagainya. Mungkin kita perceive atau melihat PEPC itu lebih tinggi, tapi dalam konteks profession tiada keperluan untuk menjadi PEPC sekiranya pekerjaan tersebut tidak memerlukan untuk membuat submission. Saya nak cakap tadi dah terlupa. Walau bagaimanapun, sebagai seorang professional engineer dalam keluarsa akta-akta tertentu, tanda tangan sebagai seorang professional engineer boleh diguna pakai untuk membuat pengesahan ataupun submission untuk produk-produk yang dihasilkan oleh tuan-tuan perempuan atau syarikat. Maknanya apabila satu syarikat, contohnya di manufacturing contohnya, menghasilkan satu produk yang baru dan perlunya seorang profesional untuk mengiktiraf lukisan ataupun dokumen-dokumen tersebut, seorang professional engineer memadai, layak untuk menandatangani dan mengesahkan dokumen tersebut, sebab tiada keperluan untuk membuat submission kepada pihak berkuasa tempatan, dan tanda tangan tersebut mempunyai nilai kerana pengesahan sebagai seorang profesional mempunyai satu taraf ataupun standard yang tertentu di dalam akta dan juga di dalam industri. So kalau construction industry boleh jadi seorang PPC. Cuma saya nak highlightkan di sini mana JKR, Lembaga Jurutera turut mendaftar syarikat-syarikat perundingan ECP, Engineering Consultancy Practice, di mana untuk membuka sebuah satu syarikat yang melaksanakan kerja-kerja perundingan, syaratnya perlu
kalau sebagai sebuah syarikat senyap berhad, 2/3 daripada pengarah syarikat ataupun director perlulah di kalangan PEPC. Sebab kerja-kerja perundingan dalam konsultasi ACP adalah syarikat-syarikat yang membuat perundingan dalam konsultasi industri. Syarikat sebut 2/3-nya perlu daripada PEPC dan yang lainnya boleh operational engineer. Kalau sole proprietor ataupun partnership secara automatik, bila 2/3 memang 100% lah perlu dimiliki oleh professional engineer. So nak buka company consultancy wajib sebab mempunyai kelayakan sebagai professional engineer with practicing certificate. So itu antara syarat-syaratnya. Pada 2015 kata 2016 kita telah memberi savings right kepada mereka yang mempunyai professional engineer untuk menjadi PEPC secara automatik. Mungkin ramai yang rasa kawan-kawan yang mungkin senior-senior itu semuanya PEPC, tiba-tiba sekarang ada satu generation yang tak ramai PEPC, disebabkan pada ketika itu bila akta diwujudkan, kita telah memperkenalkan savings right. Semua yang mempunyai professional engineer pada ketika itu layak untuk memohon sebagai professional engineer with practice certificate secara automatik. Tapi savings right itu dah habis, so siapa yang terlepas minta maaf, kita tidak boleh memberi kelonggaran ataupun kelebihan kepada mereka yang ingin memohon buat sekarang ni lah. Okay, so kita memang jelas dari segi perbezaan tu dan keperluan. Maknanya tak semua jurutera profesional perlu menjadi jurutera profesional dengan sijil amalan yang mana diperlukan untuk submission kepada authority, maknanya kenalah jadi PEPC. Kalau nak buka syarikat berkaitan dengan kejuruteraan, maka perlulah jadi PEPC. So PEPC adalah satu topik yang berbeza. Mungkin pada hari ini kita fokus pada jurutera profesional dulu, maknanya one step terlebih dahululah. Kemudian jika ada keperluan nanti baru kita akan bercerita tentang peperiksaan PCE. Ini peperiksaan lain yang bukan, ini tahap yang lebih tahap level 2 untuk professional engineer, jurutera profesional.